Hello everyone, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Farida. Hari ini saya nak berkongsi satu tajuk di mana ia berkaitan dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa kita tidak yakin kepada diri kita. Yang kedua, kita rasa kita tidak mampu mencapai apa yang kita targetkan. Dan kita rasa kita tidak mampu berjaya apa yang kita nak. Mengapa benda ini sering berlaku? Ini semua berpunca daripada minda kita. Kita sering setkan minda kita yang kita tidak mampu untuk mencapai apa yang kita nak. So, tajuk kali ini adalah berkaitan dengan halangan minda yang membuatkan kita tidak mampu mencapai apa yang kita nak. Jom kita sama-sama saksikan. Baiklah, untuk tajuk kali ini, halangan minda, kita akan lihat dahulu definisi, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya halangan minda, cara menghapuskan halangan minda. Untuk yang part kedua, baru kita pergi kepada teknik menghapuskan halangan minda. Definisi halangan minda. Apa itu halangan minda? Halangan minda merupakan satu cabaran besar dalam hidup kita di mana kita rasa kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita tidak yakin untuk mencapai apa yang kita targetkan. Sebagai contoh, katakanlah seorang murid merasakan bahawa dirinya tak mampu mendapat 5A dalam peperiksaan. Jadi dia dah letakkan pemikiran tersebut dalam minda dia. Apabila dia meletakkan pemikiran tersebut dalam mindanya, akhirnya dia tidak akan berusaha untuk mencapai kejayaan tersebut. Okey, dia tidak akan menggerakkan dirinya untuk mendapat 5A. Okey, dan ada kalanya dia tak nak mencuba langsung. Itu adalah halangan minda. Okey, pernah tak dengar cerita di mana seorang pelari pada tahun 1954 kalau tak silap saya. Sekejap saya cek ya, 1954 ya. Roger Bannister telah membuatkan satu keputusan yang paling mengejutkan apabila dia telah meletakkan satu target di mana dia hendak lari 1.6 km dalam masa 4 minit. Okey, jadi apa yang dilakukan? Setelah dia meletakkan target tersebut, dia dah setkan dalam mindanya bahawa dia mampu mencapai. Pertama, yang kedua, dia sentiasa membayangkan yang dia mampu mencapai kejayaan tersebut. Dan yang ketiga, dia bertindak ke arah tersebut seperti setiap hari dia buat latihan secara konsisten. Okey, berlari 1.6 km dan melihat masa yang telah diambil. Okey, pada hari kejadian, Roger telah berjaya memecahkan rekod dengan mana dia telah berjaya menghabiskan lariannya 1.6 km dalam masa lebih kurang daripada 4 minit sahaja. Keadaan ini telah menggemparkan dunia sukan. Akhirnya, ramai pelari telah merasakan bahawa perkara ini adalah satu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Mereka rasakan perkara ini adalah perkara yang mampu mereka lakukan. Jadi, banyak pelari telah meletakkan keyakinan pada diri mereka dan telah menghapuskan halangan minda yang mana mereka tidak mampu meletakkan target tersebut. Faktor halangan minda yang pertama adalah faktor persekitaran. Okey, persekitaran dia mempengaruhi cara kita berfikir dan cara kita bertindak. Kita akan belajar sesuatu tingkah laku baru ataupun kita akan belajar sesuatu yang baru melalui pemerhatian ataupun meniru orang lain. Contohnya, katakanlah kita ni kurang fasih dalam berbahasa Inggeris. Tetapi apabila rakan-rakan sekeliling kita berbahasa Inggeris, bahan pelajaran kita juga bahasa Inggeris, lecturer yang mengajar juga dalam bahasa Inggeris, lama-kelamaan kita akan fasih dalam berbahasa Inggeris. Okey, satu lagi contoh. Semasa kita kanak-kanak, kita berani untuk mencuba. Kita rasa tidak takut. Okey, namun setelah semakin membesar, keadaan ini menjadi semakin sifat berani itu menjadi semakin kurang.
Kerana apa? Yang pertama adalah kita sering mendapat amaran-amaran daripada orang sekeliling. Contohnya, jangan panjat pokok, nanti jatuh. Okey, jangan pegang suis elektrik, nanti kena short. Okey, walaupun amaran itu sebenarnya adalah baik, tetapi ia memberi kesan untuk jangka masa yang panjang. Akhirnya kita tak nak mencuba dan kita meletakkan bahawa diri kita tidak mampu untuk melakukannya. Yang kedua adalah kita sering bertanya kepada orang yang kurang tepat. Okey, contohnya adalah kalau kita nak berjaya dalam pelajaran, contohnya kita ada keinginan, kita ada target, lepas habis SPM ni kita nak belajar universiti dalam bidang undang-undang, ataupun kita nak belajar di bidang kemahiran, contoh kemahiran otomotif. Jadi kita tanya kepada senior-senior kita yang telah berjaya dalam bidang tersebut, ataupun kita mencari maklumat, mencari maklumat mereka yang telah berjaya dalam bidang tersebut untuk kita berkongsi idea dan juga berkongsi pengalaman. Dari situ kita akan dapat tahu betapa hebat dan manisnya pengalaman untuk berjaya. Jadi oleh itu apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu berhati-hati dalam bertanya kepada orang. Jangan bertanya kepada orang yang matlamatnya tidak sama dengan kita. Faktor yang ketiga pula adalah kegagalan untuk merasai kejayaan. Kita sering rasa kecewa pada diri kita. Kita merasakan kita tidak mampu untuk berjaya. Kita rasa sedih dengan diri sendiri. Akhirnya apa yang kita akan buat? Kita akan hilang keyakinan diri. Kita tak nak berusaha. Kita tidak mampu pun berusaha. Sebagai contoh, katakanlah sejak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kita sering mendapat keputusan yang kurang memberangsangkan dalam subjek mata pelajaran sejarah. Jadi perasaan yang timbul adalah kita akan rasa kecewa. Kita akan rasa lemah. Kita rasa kita tidak mampu bersaing dengan kawan-kawan kita. Kita rasa kita tidak mampu untuk mendapat keputusan yang baik dalam mata pelajaran sejarah. Semua itu kita telah setkan dalam minda kita. Apabila kita telah setkan dalam minda kita, cuba kita fikir balik. Adakah bila sampainya masa peperiksaan, kita dapat keputusan yang cemerlang? Adakah dah sampai masa peperiksaan, kita dapat keputusan yang kita targetkan? Tidak, ini tidak sama sekali berlaku sebab kita telah meletakkan semua pemikiran-pemikiran negatif dalam minda kita dan minda kita telah memblokkan keadaan tersebut. Yang keempat, halangan minda adalah mengaitkan makna yang salah terhadap pengalaman yang telah kita lalui. Sebagai contoh, kita pernah mendapat keputusan yang kurang baik dalam bahasa Inggeris. Jadi cikgu pun tegur kita. Yang kedua, ataupun kita pernah tak siap homework dalam bahasa Inggeris. Jadi cikgu tegur kita, kenapa tak siap homework ni? Kesannya daripada itu, kita akan rasa sedih. Kita akan rasa takut, kita akan benci, kita akan rasa marah pada diri kita sendiri ataupun pada persekitaran yang berlaku. Jadi apa yang berlaku? Bila setiap kali belajar bahasa Inggeris, minda kita akan setkan, subjek ni confirm susah. Subjek ni confirm buatkan aku rasa takut. Subjek ni akan buatkan aku memang confirm lah, memang tak boleh nak go dengan subjek ni. Jadi bila perkara-perkara tersebut berlaku dan diletakkan dalam pemikiran, dia telah membelokkan minda kita. Bila minda kita telah blok, kita tidak mampu untuk memahami apa yang cikgu ajar. Kita tidak mampu untuk menerima dan kita meletakkan diri kita jauh. Apabila guru tersebut mengajar, kita meletakkan diri kita jauh daripada perhatian. Itu saja faktor yang menyebabkan halangan minda, iaitu cara menghapuskan halangan minda. Sekarang ambil sehelai kertas dan tuliskan apa faktor-faktor yang menyebabkan kita kurang dapat mencapai apa yang kita targetkan. Saya tunggu di sini. Dah. Sebagai contoh, katakanlah kita tulis saya rasa diri saya kurang bijak, kawan-kawan sering ajak saya lepak, saya rasa saya tak mampu melakukannya, saya ni tak pandai cikgu, ibu bapa saya bercerai, kehidupan saya
kehidupan keluarga saya miskin. Lepas tu adik-beradik saya bising. Senaraikan semua-semua tu. Okey, setelah kita dah senaraikan, kenal pasti pula. Okey, apa halangan disebabkan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Okey, asingkan. Kalau untuk diri sendiri kita asingkan, untuk orang lain disebabkan oleh orang lain kita asingkan. Saya beri masa di sini. Kita okey dah. Okey, jadi bila kita dah kenal pasti halangan-halangan minda tersebut, okey, kalau halangan minda tersebut berpunca daripada orang lain, okey, banyak daripada orang lain, maksudnya kita ni jenis orang yang sering meletakkan kelemahan dan kegagalan diri kita kepada orang lain. Okey, kesannya keadaan ini membuat kita akan selama-lamanya akan rasa lemah. Okey. Okey, kalau halangan minda tersebut berpunca kepada diri kita sendiri, bermaksud kita mampu untuk mengubah, okey, kita mampu untuk mencari jalan untuk menyelesaikan ataupun menghapuskan halangan minda tersebut supaya kita dapat menjadi yang terbaik untuk diri sendiri. Okey, baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita telah membincangkan tentang definisi halangan minda, faktor-faktor yang menyebabkan halangan minda, cara untuk menghapuskan halangan minda. Untuk teknik bagaimana mengurangkan halangan minda, kita akan bincang untuk video akan datang. Semoga video kali ini dapat memberi manfaat sedikit kepada para pendengar. Terutama sekali adalah murid-murid. Okay, jom sama-sama kita mengurangkan halangan minda kita yang mengganggu kita untuk berjaya. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.